Sang Catra bersama saya Nevin Maju dalam 15 minit MMTV edisi 16 Julai 2024. Kita ke berita utama, seorang lelaki dipercayai kenalan Nur Farah Kartini Abdullah, 25 tahun yang disyaki membunuh wanita berkenaan direman selama 7 hari bermula hari ini sehingga 22 Julai bagi membantu siasatan kes tersebut. Perintah tahanan reman terhadap suspek lelaki berusia 26 tahun yang merupakan penjawat awam itu dikeluarkan Hakim Nurul Mardia Muhammad Reza di Mahkamah Kuala Kubu baru hari ini. Siasatan kata suspek dilakukan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Semalam media melaporkan Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Han memaklumkan mayat Nur Farah ditemui di sebuah ladang kelapa sawit di Kampung Seri Keledang Hulu Selangor kira-kira pukul 6 petang. Pemeriksaan awal mendapati mayat tersebut dipercayai adalah mangsa yang dilaporkan hilang berkait report OH bersangkut Tanjung Malim pada 11 Julai lalu. Nur Farah Kartini yang berasal di Miri, Sarawak dilaporkan hilang selepas menghantar kereta sewa kepada pelanggannya di Taman Universiti Tanjung Malim, Perak pada 10 Julai sebelum itu. Kali terakhir mangsa dilihat memakai baju korporat muslimah warna biru jeans, bertudung dan berseluar hitam. Suspek utama kes pembunuhan Nur Farah Kartini Abdullah merupakan seorang anggota polis berpangkat Lance Corporal. Perkara ini disahkan oleh Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Han bahawa suspek adalah seorang anggota yang bertugas di salah sebuah balai polis di Perak. Polis ketika ini sudah melakukan siasatan secara menyeluruh berhubung motif kejadian bunuh tersebut termasuk dakwaan punca yang dikaitkan akibat perselisihan faham antara mangsa dan suspek. Husin berkata masih terlalu awal untuk membuat sebarang kesimpulan motif kejadian selain tiada sebarang rampasan senjata di lokasi penemuan mayat mangsa. Menurutnya lagi ketika ditemukan kerana mayat mangsa sudah hampir reput kerana sudah meninggal dunia beberapa hari, oleh itu belum dapat dipastikan kecederaan yang ada pada mangsa. Sebelum itu, suspek berusia 26 tahun yang juga anggota polis bertugas di kontijen Perak telah direman 7 hari sehingga 22 Julai depan untuk siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pada pukul 2.30 petang tadi, suspek telah dibawa dengan menaiki salah sebuah daripada 4 buah kenderaan polis ke ladang Kampung Seri Keledang bagi membantu siasatan di lokasi kejadian. Kerajaan berpandangan sekarang adalah tempoh sesuai untuk melaksanakan subsidi bersasar dengan mengambil kira angka inflasi yang rendah pada ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kadar inflasi bagi tahun ini berada antara 2 hingga 3.5% dan julat unjuran yang besar itu mengambil kira beberapa kemungkinan kenaikan kadar inflasi yang boleh timbul, antaranya pelaksanaan penyiasan rasionalisasi subsidi bahan api ini. Ujarnya kadar inflasi negara bagi Januari hingga Mei lalu mencatat peningkatan sederhana sebaik 1.8% berbanding 3.4% bagi tempoh sama tahun sebelumnya. Anwar berkata demikian melalui jawapan bertulis di laman sesawang Parlimen hari ini. Dahulu, Ahli Parlimen Kuala Terengganu Datuk Ahmad Amzad Mohamed Hashim meminta Menteri Kewangan menyatakan sejauh mana jaminan kerajaan terhadap kenaikan harga barangan. Beliau juga ingin tahu kebebanan yang bakal ditanggung golongan B40 dan M40 akibat pelaksanaan rasionalisasi subsidi dan ke mana hasil penjimatan daripada rasionalisasi ini akan digunakan. Seorang wanita yang dikaitkan dalam kes buli cyber terhadap pempengaruh Rajaswari Apu atau Asia didenda RM100 oleh Mahkamah Majistret Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan mengeluarkan kata-kata kesat. Majistret Arun Joti M. Selvaraju menjatuhkan hukuman denda itu terhadap Shalini Priyasami, 35 tahun, selepas tertuduh mengaku bersalah atas pertuduhan yang didakwa ke atasnya. Selama itu, di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur, seorang pemandu lori yang juga netizen dalam kes sama turut didakwa atas 2 pertuduhan membuat komunikasi yang lucah dan aib di laman sosial TikTok. Tertuduh Syatis Kumar Balakrishnan, 44 tahun, mengaku salah bagi pertuduhan pertama iaitu komunikasi lucah namun tidak mengaku bersalah bagi pertuduhan kedua iaitu mendatangkan aib. Hukuman bagi pertuduhan pertama itu didakwa mengikut Seksyen 233-1-E Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 233-3 Akta yang sama. Bagi pertuduhan kedua, Syatis Kumar didakwa mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen yang sama.
Hakim Siti Aminah Ghazali kemudian menetapkan 16 Ogos depan bagi sebutan semula kes berikutan tertuduh memaklumkan kepada mahkamah dia memerlukan peguam bagi prosiding seterusnya. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kanak-kanak perempuan 4 tahun yang maut akibat terjatuh dari tingkat 16 di sebuah pangsapuri Presiden 9 disyaki terjatuh dari tingkap bilik utama rumah berkenaan. Ketua Polis Daerah Putrajaya Asisten Komisioner A. Asmadi Abdul Aziz berkata, ketika kejadian mangsa yang merupakan anak sulung daripada 2 beradik dipercayai ditinggalkan bersendirian, ekoran bapa mangsa menghantar anak sulungnya ke sekolah pagi tadi. Jelasnya ketika kejadian itu juga ibu mangsa dilaporkan telah keluar pergi bekerja. Katanya mayat mangsa kini berada di unit forensik Hospital Putrajaya bagi tujuan bedah siasat. Asmadi berkata siasatan masih dijalankan dan klasifikasi awal adalah sebagai mati mengejut. Dahulu Cosmo melaporkan kejadian melibatkan mangsa itu berlaku kira-kira 7.50 pagi tadi selepas pihak polis melalui Pusat Kawalan Daerah menerima panggilan dari MERS 999 berhubung kejadian berkenaan. Dituduh kehidupan mewahnya ditaja seseorang, pelakon Rohainis mencabar mana-mana pihak untuk mengemukakan bukti atas dakwaan tersebut. Menjelaskan sebagai seorang wanita berkerjaya, dia selesa untuk menggunakan wang titik perlu sendiri. Tamanya bukan sesuatu yang mudah untuk anak seni sepertinya memiliki kehidupan yang stabil. Kecewa dengan kontroversi yang melanda sehingga ada yang sukar untuk mempercayai setiap jawapannya, jelas Rohainis dia tidak pernah menyalahkan mereka di luar sana yang berterusan menyalahkan dirinya. Jelas pelakon berusia 32 tahun ini tiada apa yang penting kini untuk menikmati kehidupan yang bahagia selain yakin setiap kebenaran itu akan terungkai dengan sendiri akhirnya. Berita luar negara selepas 7 bulan pesta pra-perkahwinan yang dilimpahi kemewahan, anak Ambani anak lelaki terkaya di India melangsungkan perkahwinan dengan pewaris syarikat Pharmaceutical Radhika Merchant di hadapan ribuan tetamu pada Jumaat lalu. Majlis perkahwinan yang diadakan secara gilang gemilang itu dipercayai menelan kos mencecah 700 juta ringgit. Antara menjadi tumpuan ialah tetamu menghadiri majlis perkahwinan yang berprestij itu seperti selebriti Hollywood Kim dan Khloe Kardashian, Nick Jonas dan Priyanka Chopra serta bekas Perdana Menteri Britain Tony Blair dan Boris Johnson. Perkahwinan itu bukan sahaja menarik nama-nama besar dalam bidang hiburan, malah ikon sukan, perniagaan, politik India dan bintang Bollywood seperti Rajinikanth Khan, Shah Rukh Khan, Madhuri Dixit dan ramai lagi turut hadir memeriahkan majlis. Pihak polis terpaksa menutup jalan di kawasan sekitar pusat konvensyen GeoWorld di Mumbai yang mempunyai kapasiti hampir 16,000 pengunjung yang dimiliki oleh ahli keluarga konglomerat itu. Tetamu antarabangsa yang hadir juga menghormati kod pakaian tradisional dengan ramai dilihat memakai reka bentuk pakaian yang direka oleh pereka fashion utama India. Menurut Forbes, keluarga yang memiliki perbadanan swasta terbesar India, Reliance Industries kini dikendalikan oleh bapanya Mukesh Ambani dengan nilai kekayaan terkumpul 517 bilion ringgit. Pakistan mengumumkan rancangan untuk mengharamkan Parti Tehreek Insaf PTI yang dipimpin bekas Perdana Menteri Imran Khan. Menteri Penerangan Ataullah Tarar berkata keputusan itu berdasarkan beberapa faktor termasuk tuduhan yang terbukti bahawa parti tersebut menerima dana asing daripada sumber yang menyalahi undang-undang di Pakistan. Beliau berkata itu termasuk insiden rusuhan oleh pemimpin dan penyokong PTI pada 2023 yang menyasarkan pemasangan tentera. Sementara itu, jurucakap PTI Rauf Hassan memberitahu media antarabangsa bahawa parti tersebut tidak akan bertolak ansur terhadap usaha kerajaan untuk mengharamkannya. Khan memegang tampuk pemerintah pada 2018 dan diguling pada 2022 selepas bertelagah dengan tentera Pakistan yang mempunyai pengaruh besar dalam politik awam. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan,
keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Beralih ke berita ekonomi, kerajaan tidak bercadang untuk memperkenalkan semula cukai barangan dan perkhidmatan GST. Menteri Kewangan II Datuk Seri Amin Hamzah Azizan berkata cukai tersebut bersifat cukai kepenggunaan yang meluas dan sekarang bukan masa yang sesuai untuk memperkenalkan semula GST dalam keadaan rakyat yang berpendapatan rendah dan menghadapi cabaran kos sara hidup yang tinggi. Beliau menjawab soalan pertambahan Ahli Parlimen Langkawi Datuk Muhammad Suhaimi Abdullah yang bertanyakan sama ada kerajaan berhasrat untuk melaksanakan semula GST. Ia memandangkan kutipannya bermula April 2015 hingga Mei 2018 adalah 184 bilion ringgit sekaligus mencatatkan jumlah yang lebih tinggi daripada kutipan cukai jualan dan perkhidmatan SST di Dewan Rakyat hari ini. Kerajaan akan memperhalusi semula kelemahan yang dikenal pasti berhubung pelaksanaan sistem baharu e-invoice. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata antara masalah dihadapi perusahaan kecil kini terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang besar untuk mendapatkan perkhidmatan pakar dalam urusan e-invoice. Pengulas lanjut beliau berkata terdapat perbincangan mengenai cadangan yang akan dilaksanakan bagi membaik pulih kelemahan e-invoice dan akan dimaklumkan kelak. Dahulu Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Samenta meminta kerajaan mengecualikan peniaga kecil dan mikro ekoran kebimbangan kesan negatif daripada penggunaan sistem e-invoice. Menurut persatuan tersebut, penggunaan e-invoice dalam kalangan peniaga-peniaga kecil bakal membebankan kewangan mereka. Berita sukan, pengendali Harimau Malaya Kim Panggon sah melepaskan jawatannya sebagai jurulatih selepas hampir 2 tahun lebih membimbing skuad negara. Jurulatih berusia 55 tahun dari Korea Selatan itu berkata beliau membuat keputusan meletak jawatan berkuasa serta-merta kerana komitmen peribadi. Panggon menyifatkan tempoh 2,5 tahun berkhidmat di Malaysia sejak Februari 2022 sebagai satu perjalanan yang indah dan luar biasa dalam hidupnya, terutama apabila berjaya membawa skuad Harimau Malaya layak secara merit ke Piala Asia selepas tempoh 43 tahun. Dalam senang akhbar di Wisma FAM hari ini, Timbalan Presiden FAM, Datuk Muhammad Yusof Mahathir berkata kekosongan posisi yang ditinggalkan Panggon akan diisi oleh penolong Ketua Jurulatih Kebangsaan, Pau Marti Vicente dari Spanyol sebagai pemangku Ketua Jurulatih sambil dibantu seorang lagi penolong Ketua Jurulatih Kebangsaan, E. Elevarasan. Untuk rekod, Malaysia telah merekodkan 20 kemenangan, 5 keputusan seri dan 10 kekalahan dalam tempoh 2 tahun sejak dikendalikan oleh jurulatih dari Korea Selatan itu. Kapten Argentina Lionel Messi berharap agar kembali pulih daripada kecederaan pukul lali yang dialaminya semasa kemenangan 1-0 pasukannya ke atas Colombia dalam perlawanan akhir Copa America Ahad lalu. Pada perlawanan menyaksikan penyerang berusia 37 tahun itu terpaksa dikeluarkan pada minit ke-66 selepas terjatuh sehingga mengalami kecederaan tersebut. Messi dilaporkan bakal menjalani pemeriksaan dalam tempoh beberapa hari ini bagi menentukan tahap kecederaannya. Bintang itu bagaimanapun turut merakam penghargaan buat rakan sepasukannya kerana skuad Albi Celesti berjaya menjadi pasukan pertama yang mempertahankan gelaran Copa America serta menjulang trofi Piala Dunia. Sebagai bentuk 15 minit MNTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 17 Julai 2024. Jangan lupa dapatkan Akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevrin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.